Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasahu. Pertamanya yang saya hormati sahabat saya dan guru saya Ustaz Muhammad Nuruddin, sahabat yang hadir, dan terutama wakil Tuan Umar, ada wakil Tuan Umar yang menganjurkan. Alhamdulillah, permulaannya dalam sebahagian perancangan kumpulan kajian Ibn Mahdi ialah kita menganjurkan program perbincangan ilmiah, perkongsian maklumat tentang perkara yang berkaitan dengan hadis. Jadi ada kalanya kita buat program yang berkaitan dengan diri Rasulullah sendiri dalam hadis, dalam teks hadis. Dan ada kadang kita buat tentang kajian hadis, pembukuan dan sebagainya. Jadi hari ini alhamdulillah kita buat satu lagi program yang cuba untuk memberikan sedikit gambaran kepada yang meminati ilmu ini berkaitan dengan seorang tokoh, iaitu yang dikenali dengan nama Ibn Hajar Al-Asqalani. Boleh dikatakan siapa yang belajar hadis, bahkan yang meminati dan termasuk yang mengintai-ngintai daripada jauh pun kenal nama Ibn Hajar Al-Asqalani kerana kemasyhuran dia. Dan beliau merupakan di antara ulama kurun ke-9 yang dikatakan mengatasi popularitinya dan keilmuannya itu, kemasyhurannya juga mengatasi ulama-ulama yang lain zaman tersebut. Dan sebagai permulaannya program kita hari ini, saya hanya sebagai pendahuluan ya. Ustaz Muhammad Nuruddin akan meneruskan tajuk Ibn Hajar dan Jarh Ta'dil. Dalam pendahuluan ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau merupakan, kita sebut tadi bahawa dia lahir pada akhir kurun ke-8 dan meninggal pada pertengahan kurun ke-9, 852 Hijrah, wafat. Dan dia di antara ulama yang asalnya daripada Palestin tapi lahirnya di Mesir, dan seluruh hidupnya itu berpusat di Mesir lah, walaupun beliau berhijrah dan mengembara. Lahir dalam keadaan ataupun membesar dalam keadaan yatim piatu lah kita kata, kerana kematian ibu dan ayah sejak kecil. Dan tentang ayah dia, merupakan seorang ulama juga. Jadi mungkin ramai yang tak tahu bahawa ayahnya itu merupakan seorang yang alim dalam pelbagai bidang ilmu, dan alim di antara dalam bidang bahasa Arab, sastraan Arab, dan juga fiqh dan juga qiraat. Dan Ibn Hajar berkata bahawa dia hanya sempat ingat satu ayat daripada ayah dia, sebab ayah dia meninggal masa dia umur lebih kurang 4 tahun. Jadi dia hanya ingat bahawa ayah dia memberikan dia gelaran Abul Fadl, yang lain dia tak ingat. Jadi ayahnya kita tahu bahawa telah membesarkan anak dalam keadaan, dia nak membesarkan dalam keadaan ilmu, cuma yang sempat hanya dalam lebih kurang 4 tahun. Ibunya juga meninggal masa dia kecil. Dan Ibn Hajar dipelihara oleh sahabat kepada ayah dia. Dua orang, seorang tu kedua-duanya berilmu, tapi seorang tu lebih terkenal dalam perniagaan dan seorang lagi terkenal dalam bidang ilmu. Jadi dan ayahnya juga merupakan peniaga juga, dan ni pun peniaga juga. Jadi mana sekarang ni Ibn Hajar duduk dalam, kita boleh katakan mempunyai kehidupan yang selesa, dan dia ada kekayaan ini diwariskan kepada dia. Dan ini di antara sebab dia boleh pergi ke sana kemari juga, membeli dan menyalin buku-buku dan sebagainya. Dan kalau kita lihat keluarga Ibn Hajar, mula daripada ayah dia, ada mak dia, kakak dia ataupun adik dia. Jadi ini semua ada peranan dalam ilmu. Termasuklah juga
isteri dan anak-anak dia. Isteri dan anak-anak dia. Jadi bila dia membesar sejak kecil dalam suasana ilmu dan kemampuan yang ada, dia menuntut ilmu di Mesir dalam pelbagai bidang, dan hafiz Al-Quran ketika umur 9 tahun, dan menghafal buku-buku yang lain seperti buku Umdatul Ahkam Maqdisi 400 hadis. Itu masa kecil kan. Kita sampai ketua tak boleh hafal. Jadi mana ini kita kena apa? Upgrade sikit lah. Kan? Jadi siapa yang boleh hafal Umdatul Ahkam, dia baru sama level dengan Ibn Hajar masa muda lah, masa kecil. Itu cerita dia. Kan? Umdatul Ahkam tak ada sanad. Kan? Itu pun 400 tak boleh hafal juga kita. Jadi kita kena fikir balik lah. So ini ilmu Ibn Hajar. Kemudian di antara yang mula-mula dia belajar ataupun baca ialah Sahih Bukhari, daripada beberapa orang guru, dan dia di antara orang yang mempunyai kita kata apa, di peringkat awal sehinggalah lepas itu pun begitu hebat dalam membaca depan syekh, sama ada Al-Quran atau hadis, malah buku-buku yang lain juga, daripada ulama-ulama bahasa pun sama juga. Jadi di antara yang dia pelajari ialah buku-buku hadis yang utama. Kemudian bila penjaga dia yang mula-mula itu wafat, maka dia agak down lah, kita ni agak sedih dan terhenti seketika. Tapi kemudian dia ni bina balik semangat dia, dan mencari dan menjelajah, merantau untuk ilmu dan bertemu dengan pelbagai ulama. Dan di Mesir kita tahu bahawa ada Al-Iraqi, itu guru dia, guru dia dalam bidang hadis, Al-Iraqi, yang kita tahu dia terkenal di Mesir pada waktu itu, dan dia juga yang takhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Dan juga dia ada guru-guru yang lain seperti guru dan boleh dikatakan sebaya Haythami, dan dia berguru dalam bidang fiqh dan sebagainya, daripada seperti Al-Bulqini dan sebagainya. Jadi ini guru-guru dia, dan murid-murid dia antara yang terkenal sekali kita kata ialah As-Sakhawi, dan juga anak dia sendiri yang kita akan tengok bagaimana anak dia ada sumbangan. Jadi dia bukan hanya menguasai ilmu hadis, dia menguasai pelbagai ilmu. Dan insya-Allah Ustaz Anuddin akan ceritakan tentang koleksi ataupun data dokumentasi yang dia buat tentang guru dia yang berjumlah lebih kurang 600 lebih kurang, dan apa yang dipelajari daripada setiap 600 orang tu dia dokumentkan. So itu mungkin kadang-kadang kita boleh ambil contoh. Pertama, kesungguhan dia. Yang kedua, dokumentasi dia lah, apa yang dia belajar daripada siapa. So saya patut kita buat lah, terutama bagi kita yang masih muda lagi ataupun yang masih tak ramai lagi guru. Kita boleh catatkan dengan guru ni kita belajar apa, dengan ni kita belajar apa, supaya dia boleh menambahkan lagi kita punya yalah, kalau orang tanya kita, kalau kita lupa ataupun kalau orang minta maklumat, so kita bukan hanya sekadar tunjuk kat orang kita ada BA, MA, PhD, tapi kita tunjuk kita juga belajar alhamdulillah buku-buku ni daripada guru-guru ni. Itu kita kena buat juga, terutama yang mengambil secara tidak rasmi. Baik, tubuh badan dia adalah dia kurus dan tinggi, dan disebutkan tidak terlalu tinggi. Kemudian janggut yang tebal, dan dia juga putih, kulitnya putih, dan dia di antara ulama pada waktu itu yang begitu tekun bukan hanya belajar tapi juga menulis. Jadi kita dapati bahawa Ibn Hajar ni dia package lah, hafazan, pembelajaran, pembacaan, belajar dengan guru, hafazannya, kemudian kelas yang dia buat, dan juga penulisan. Oleh itu kita dapati bahawa ada sebahagian ulama mengumpulkan dia ada lebih kurang 150 tajuk, 150 lebih tajuk buku yang dia buat dalam pelbagai bidang. Walaupun kita tahu bahawa dia
ramai orang kenal dia sebagai muhaddis. Kadang-kadang kita jumpa buku dia yang berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan apa, dan mungkin di antara kita biasa belajar ataupun biasa dengar ataupun buku dia seperti buku-buku mustalah dia yang amat penting. Dan lebih penting daripada itu ialah kita memahami apakah pandangan beliau dalam setiap buku tu. Sebab tu sebagian ulama dia mengkritik Ibn Hajar kerana dia tak faham maksud Ibn Hajar. Dan sebahagian pula lagi begitu mempertahankan Ibn Hajar sehingga kan dia hanya melihat satu dua buku, dia tak melihat buku-buku yang lain. Dia pertahankan perkara yang mungkin Ibn Hajar tak sebut pun, tapi dia pertahankan. Itu pun satu hal. Sebab sebagian orang tak salah kalau kita sebut Ibn Hajar ni alim terkenal. Cuma kita kenalah mengetahui apakah pandangan beliau yang sebenar dan pertahankan. Bukan kita pertahankan dia sebab dia Ibn Hajar, tapi sebab dia alim, dia ada pandangan dia. Dan sebagian orang mungkin salah faham tentang pandangan dia ataupun yang dianggap kesilapan lah. Baik, kembali kepada keluarga dia tadi. Ibn Hajar berkahwin ketika umur 25 tahun. Dan beliau ada beberapa orang isteri, tetapi yang paling terkenal ialah isteri dia yang mula-mula sekali, yang bernama Uns. Uns nama. Setengah kita Arab dia tak bagi kita bagi nama Anas. Jadi salah baca lah, Anas kan. Kita pun tak tahu lah, cari-cari takkanlah nama Anas kan, so nama Uns lah. Isteri dia yang ini, Uns ni juga seorang muhaddisah. Itu yang menarik. Dan ramai yang mungkin tidak mengambil tahu tentang isteri dia. Isteri dia ni belajar bersama dengan dia, dan dia bawa belajar bersama dengan dia. Ibn Hajar bawa isteri ni pergi ke mana-mana majlis ilmu dan belajar dengan guru-guru dia, termasuk Al-Iraqi dan sebagainya. Dan akhirnya isteri dia ni mengajar juga hadis di masjid dan di rumah dan sebagainya. Dikatakan bahawa di Qahirah pada masa itu hanya isteri dia seorang aja yang buat kelas baca hadis, mengajar hadis. Dan ramai yang belajar hadis dengan isteri dia, termasuk As-Sakhawi, dan dihadiri oleh beratus-ratus orang murid. Dan Ibn Hajar pernah sebut tentang isteri dia, kata kepada isteri dia, dia kata sirti syaikhatan, sekarang kamu dah jadi syekh, dia kata kepada isteri dia. Kemudian mengambil ijazah dan mengijazahkan hadis dibuat bersama dengan suami dia. Dan sehingga kan ditanya kepada Ibn Hajar, bagaimana isteri kamu? Dia kata isteri dia seorang yang menjadi keberkatan, punca keberkatan hidup dia pada anak-anaknya yang ada lebih kurang 5 orang, dilahirkan semua perempuan. Dan juga pada ibadahnya, bila Ibn Hajar kata isteriku hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan isteri juga belajar dan hafal dan menyampaikan hadis, sehingga kan bila dia sampaikan hadis, murid-murid yang mendengar tidak menemui sebarang kesilapan ketika dia baca hadis. Itu maksud dia. Kemudian anak-anaknya juga, anak-anak perempuan dia juga dibawa oleh Ibn Hajar untuk belajar hadis dengan dia. Walaupun hampir kesemua mereka ataupun kesemua mereka meninggal sebelum dia meninggal, maksudnya di masa hayat mereka meninggal awal, dan meninggal ketika bersalin dan sebagainya. Di antara anaknya seperti Fatimah, ataupun seorang lagi Rabi'ah, Farhah, ini nama-nama anak dia yang dibawa ke kelas-kelas pengajian, ya, kelas pengajian. Jadi kita mana yang ada anak tu, elok bawa pergilah mengaji, kan, kalau mampu lah. Kalau bawa dia duduk lari ikut masjid, dia naik atas kepala syekh tu, jadi susah juga. Tapi rasa boleh kot kalau kita ajar dia, biasakan dia. Kerana kita tak tahu apa dia akan jadi nanti, kemungkinan kehebatan dia, Allahu'alam. Dan Ibn Hajar ada juga anak lelaki seorang daripada isteri dia yang seorang lagi.
Muhammad Badruddin, ataupun Muhammad nama dia. Dan anak dia ni memang disuruh hafal Quran sejak kecil, bahkan menjadi imam tarawih, bahkan membantu dia dalam ketika dia menjadi qadhi dan sebagainya. Dan dia katakan menghadiahkan Bulughul Maram itu untuk anak dia. Dia buat Bulughul Maram itu untuk anak dia, anak lelaki ni, Muhammad. Bulughul Maram kan, yang kita selalu dengar. Buku tu saya rasa amat penting lah untuk kita baca sampai habis, untuk kita dapatkan maklumat dalam, sebab dalam Bulughul Maram ni ada banyak, dia kumpul hadis hukum, tapi dalam tu ada banyak komentar, ulasan dia yang amat penting, yang sekurang-kurangnya kita boleh compare dengan ulasan dia di tempat lain lah. Ulasan berkenaan dengan maksud ke, ulasan berkenaan dengan kesahihan, takhrij, ni penting. Dan hanya orang yang baca je yang tahu kepentingan buku ni. Sebab tu kadang-kadang kita zaman sekarang ni, kita ada satu masalah besar di kalangan penuntut ilmu hadis khususnya, ataupun ilmu-ilmu lain. Kita banyak belajar daripada mana-mana buku lah, tak kisahlah buku apa, tapi kita tak pernah baca sampai habis. So ini satu benda yang sebenarnya telah pun dikenal pasti sebagai punca masalah di zaman dulu. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh untuk khatam kitab-kitab hadis, sama ada kecil, apatah lagi kitab-kitab yang tebal, yang utama, yang berkaitan, supaya kita dapat gambaran umum. Sebab itu kadang-kadang kita macam untuk Ibnu Hajar sendiri, kita heran macam mana dia boleh lahirkan ilmu yang sebegitu. Bila kita lihat perkembangan dia pada awal, dia memang khatam buku-buku yang utama, belajar dan baca dan sebagainya. Dan dia ni terkenal dengan speed reading lah, sebab tu kita kena juga ada, macam mana saya sebut baru ni dalam program, kita mesti ada sekurang-kurangnya dua jenis bacaan hadis, ataupun dua jenis pengajian. Satu, kita belajar hadis betul-betul, slow-slow, lama, huraian, mendalam. Satu lagi ialah kita baca laju. Kita baca buku-buku yang kita nak baca, yang perlu kita habiskan, kita habis cepat-cepat. Kita buat dua jadual, kalau bolehlah hidup kita. Contohnya, di antara kita mungkin pernah ataupun tak pernah khatam hadis 40. Okey, hadis 40 ni, Imam Nawawi ni permulaan. 42 hadis tu kita khatam, kita ulang, kita khatam, kita ulang, kita baca, kita ulang, sampai kan kita tahu apa ada dalam tu, termasuk komentar Imam Nawawi dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada Umdatul Ahkam contohnya, dia ada 400 hadis, kita baca sampai habis, kita tahu apa dalam tu. Biasa kadang-kadang kita ni disebabkan zaman moden ni, mungkin kita banyak menunggu-nunggu orang buat kelas. Kalau ada ustaz ni mengajar, baru nak pergi. Kalau ada dekat universiti, college atau baru nak pergi. Kalau ada kuliah kat masjid, baru nak pergi. Kemudian kalau ustaz tu kita tak suka, kita tak pergi. Jadi sampai bila kita nak belajar, banyak sangat filter. Lala filter tu dia tapis, sehingga kan ilmu kita hilang. Kita hanya ada dakwaan dia. Kita hanya ada penampilan kita, dakwaan kita. Boleh sebut nama Ibnu Hajar pun cukup lah. Yang penting tak baca kitab dia pun, tapi baca sebut nama dia. So susah macam ni. Zaman dulu Ibnu Hajar sendiri, dia mencari guru-guru yang mengajar bersungguh-sungguh. Bukan saja ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu fiqh, semua kita kena go through benda-benda ni. Jadi kalau kita nak ambil pengajaran daripada sifat ni, ataupun sikap Ibnu Hajar ni, kita kena ubah persepsi kita. Kita kena pandang setiap majlis ilmu adalah peluang untuk kita tambahkan ilmu. Bukan kita berfikir apa faedah aku datang, berbaloi kita tak aku datang. Banyak sangat kita punya pertimbangan sampai kita hilang pertimbangan. Lepas tu pula kita baca buku hadis pula, kita lebih kepada baca, lepas tu hilang semangat hangat hati ayam. Maknanya kita semangat beli buku pesta buku. Hari ni last pesta buku. Saya dengan Ustaz Abdul akan pergi kejap lagi. Kita akan pergi tengok, kita semangat beli tu, alhamdulillah bagus lah. Kan? Tapi kita selalunya habis baca 10 muka surat yang pertama. Nak sampai ke separuh tu,
boleh buat kenduri lah, kejayaan. Lepas tu kalau khatam memang boleh heboh dalam Facebook lah. Jadi tapi tak ada orang buat kan, sebab semua tahu bahawa kita tak pernah baca sampai habis, kita tak pernah go through. Bukan suruh baca sampai habis kadang-kadang, tapi sentiasa baca, insya-Allah akan habis. Itu masuk buat jadual. Tak mesti kita baca satu hari. Ibn Hajar dia pernah buat baca Mu'jam Shaghir atau Barani, lebih kurang berapa hadis? 1000 lebih. 1000 hadis lebih. Barani pun saya beli 2 jilid, dia cetak Mu'jam Shaghir Tabarani, dia baca antara Zuhur sampai Asar. Ibn Hajar baca khatam habis antara Zuhur sampai Asar. Kita mungkin setengah orang dia kata itu baca laju sangat, mungkin tak ada. Tak masalah, kita tak baca pun kan. Kita banyak dah bagi ulasan. Saya nak bagi ulasan sikit. Ulasan tu semua boleh buat kan, pemula sukan boleh buat. Masalah sekarang ni nak baca ni kan, kita bacalah. Kita baca saya pernah baca hadis 40 dengan kawan saya dalam kereta. Dia baca, saya balik kampung, dia naik kereta, dia kata aku nak baca hadis 40 depan kau. Baca, saya bawa kereta. Separuh baca dekat kedai tengah minum, lepas tu separuh baca kat dalam kereta, lepas tu khatam. Baca. Tapi apa orang yang ada semangat macam tu, saya pun terkejut semangat tu kan. Saya pun kata bagus. Tapi berapa ramai orang boleh buat. Hadis 40 ke kita tak boleh nak baca. Umdatul Ahkam Ibn Hajar hafal 400 hadis tanpa sanad. Nampak macam senang lah kan, sebab tak ada sanad. Kemudian buku-buku lain dia hafal, dan kita sendiri macam mana kita nak buat. Sebab tu kita buat program macam ni. Sebenarnya antara tujuan utama kita adalah untuk membangkitkan semangat kita, bukan hanya untuk melihat Ibn Hajar ni apa dan sebagainya, ataupun nak buat pengajian perbandingan semata-mata tulis dalam Facebook apa pandangan anda antara imam ni dan imam ni. Itu je kita boleh buat. Lepas tu masing-masing bercakap berdasarkan kejahilan. Cerita pada saya berpendapat, pada saya berpendapat, pada saya kan. Tak ada yang cakap jom kita baca kitab dia. Apa kitab dia? Contoh kita beritahu saya minat Ustaz Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar saya minat tak? Tapi buku dia apa kita baca? Satu je bagi nama buku Ibn Hajar yang kita sekarang ada dalam simpanan. Syekh Idris Marbawi terjemah Bulughul Maram kan. Terjemahan dah ada jual. Kalau pergi dekat pustaka buku tu, Pustaka Darussalam, rak hujung ke atas sekali. Dia ada. Dia ada. Saya tengok ada saya kata. Kan itu Bulughul Maram terjemahan yang lengkap. Tapi kita tak ada. Mungkin kita beli, ada orang bagi alasan tak ada duit nak beli lah. So kita nak buat channel itu kena cari duit lah. Kan. Jadi dan anak-anak dia kita dah beritahu tadi. Okey dah, alhamdulillah. Kemudian tentang jawatan dia ada banyak pegang jawatan. Ibn Hajar di antara ulama yang saya dah kata di awal tadi, dia package lah. Dia alim, dia rajin, dia menulis, dia mengajar, dan dia ada jawatan, pegang jawatan. Jadi qadi, bahkan qadi qudah, qadi mazhab Syafi'i. Dia terkenal menerima jawatan. Di antara jawatan tu dia menyesal terima. Seperti contoh dia terima qadi qudah, dia menyesal. Dia kata, orang tanya kenapa, dia kata sebab ada orang yang tak nak jumpa dia lepas dia qadi. Sebab di zaman tu kadang-kadang di antara yang menarik, mereka yang ada jawatan rasmi ni kadang-kadang mempengaruhi hafazan hadis dia ataupun kajian hadis dia. Dan dia mula-mula menolak terima qadi qudah ni berkali-kali, terima jawatan, sebab dia tak nak, takut dia tinggal bidang ilmu. So itu kena fikir juga, sebab zaman tu lebih lagi segala urusan tu tak secanggih sekarang. Jadi kena banyak buat kerja. Jadi dia takut dia kurang daripada segi tu. Dan dia alhamdulillah pegang jawatan di banyak tempat, di banyak kali dan sebagainya. So dia di antara ulama yang memberi sumbangan dari sudut itu. Kemudian dari segi buku-buku dia terdapat banyak sebutkan tadi. Tapi di antara kita mungkin yang paling kita kenali ialah buku Fathul Bari lah, iaitu huraian kepada Sahih Bukhari, yang mana beliau tulis bertahun-tahun. Dan di antara buku di hujung hayat dia ataupun di hujung umur dia, dan dia buat kenduri khatam, tulis ataupun bacakan buku tu. Dia buat kenduri yang agak besar juga, untuk meraihkan kegembiraan dia.
Dan dalam masa yang sama dia ada saingan lah yang menulis secara Sahih Bukhari juga, iaitu Al-Aini menulis. Akhirnya kedua-dua tu kita dapat ilmu mereka, walaupun ada perbezaan pandangan di antara kedua tu, tapi hasil dia banyak. Dan soalnya tak ada yang tinggal secara ringkas. Cuma yang kita nak sebut bahawa seorang penuntut ilmu yang meminati Ibn Hajar Al-Asqalani, saya rasa patutlah pertamanya memiliki buku-buku dia, dan buku-buku dia ringkas dan kecil pun tak apa, dan memahami apa maksud beliau. Contohnya buku yang kita tahu, buku mustalah hadis dia, Nukhbatul Fikah, yang merupakan di antara permulaan yang baik untuk dapat gambaran umum tentang mustalah hadis. Kemudian syarah dia Nuzhatun Nazar, kemudian dihuraikan oleh para ulama. Jadi buku-buku sebegini yang dikenakan kecil-kecil tentang mustalah hadis, tak tahu Nuzhatun Nazar ada terjemah dia? Nuzhatun Nazar tak tahu lah, mungkin di Indonesia terjemahan mungkin lah. Kemudian buku-buku dia yang kecil seperti buku dia yang lain seperti Bulughul Maram, yang saya tak mau nasihat lagi lah, saya tak mau suruh, saya nak cabar cabar baca sampai habis, dari awal sampai habis 1500 lebih, ada 1500, 1300, 1400, baca sampai habis. Saya nak cabar yang hadir hari ini dan yang dengar rakaman ni, supaya baca buku Bulughul Maram ni dari awal sampai habis, tak kira terjemahan ke bahasa Arab ke, dan insya-Allah anda akan dapati berbagai kejutan, berbagai benda yang bermanfaat yang tak disangka-sangka ada dalam buku tersebut. Dari segi hadisnya, dari segi ulasan terhadap hadis, takhrijnya, dan bagi saya kalau ada kemampuan khatam terus satu hari, kalau ada kemampuan kan. Kalau dah memang tak ada kerja, hari cuti, boring, tak ada program, start lepas subuh tu, habiskan sampai lepas isyak, contoh baca. Bila lagi nak buat pelik kan, rekod peribadi, set masa kan. Sebab lepas tu tak apa, kita dah pernah lalui, kemudian kita ulang balik, alhamdulillah lebih baik. Itu maksud dia kan. Tapi percayalah benda tu bermanfaat. Baik, saya rasa setakat itulah yang ringkas, secara ringkas sangat itu tentang Ibn Hajar Al-Asqalani. Pengajaran yang paling penting kita boleh ambil ialah ketekunan, kesungguhan dia, dan juga dia bagaimana keluarganya dididik untuk juga mendalami ilmu agama dan ilmu hadis sebagai beliau khusus. Dan beliau wafat pada 852 Hijrah, dan itu ramai orang yang menghadiri pengemudiannya, dan buku-buku dia sampai hari ini ada tersimpan, dan ramai yang menulis. Jadi sebab dia ramai yang menulis tentang Ibn Hajar. Buku tentang Ibn Hajar pun dah banyak sangat. Apatah lagi buku Ibn Hajar, lagi banyak. Buku tentang dia pun dah banyak, bercerita tentang pandangan dia, apa kelebihan dia, dan mungkin juga mengkritik kekurangan dia. Ini semua menunjukkan ataupun membuktikan betapa dia kita panggil mi'ta' dalam bahasa Arab, orang yang selalu amat memberi kepada orang lain, sumbangan terlalu besar dalam ilmu hadis. InsyaAllah akan diteruskan oleh Ustaz Muhammad Nuruddin, terus kepada Ibn Hajar dan pandangannya ataupun metodologinya dalam Jarh wa Ta'dil. Setakat ni saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Adlan tentang mukaddimah tentang kehidupan pribadi atau sirah zatiyah Ibn Hajar yang begitu ringkas dan padat. Sirah-sirah zatiyah ni penting untuk kita ketahui, sebab dia sebagai boleh menaikkan semangat kita untuk ilmu. Itu salah satu penting, dan ramai juga para ulama menasihatkan kita baca kan kehidupan para ulama ni. Tak kira lah Ibn Hajar, Al-Hafiz, Az-Zahabi, Murtada, Zabidi,
yang kadang-kadang ganjil, kadang-kadang dalam penceritaan sirah zatiyah atau kehidupan para ulama ni, kita jumpa berbagai-bagai metod, cara-cara kita belajar hadis, kita apa perlu dibaca, kita tak yang penting yang dibaca. Kalau kita baca sekarang ni, kalau kita baca kitab Umdatul Ahkam, maksudnya kitab ini telah digunakan Ibn Hajar dalam sebagai salah satu sukatan untuk mendalami hadis dalam hidup dia. Tuan-tuan bayangkan kitab Umdatul Ahkam tu oleh Maqdisi, yang kita baca sekarang ni juga telah dibaca oleh Ibn Hajar zaman dulu. Begitulah. Ialah kitab itu ringkas sebagai permulaan kepada untuk kita mendalami ilmu hadis yang terlalu luas ni sebenarnya. Pada pagi ini saya diminta oleh Ustaz Adlan untuk menyentuh sedikit tentang Ibn Hajar dan ilmu jarh wa ta'dil. Saya kira Ustaz Adlan dah bagikan dulu satu muhadarah atau kuliah tentang Ibn Hajar, tentang jarh wa ta'dil. Tentang jarh wa ta'dil berapa lama dulu apakah itu jarh wa ta'dil? Satu ilmu, satu metod penilaian, bagaimana menilai perawi ataupun orang-orang ataupun individu ataupun untuk ilmu yang meriwayatkan hadis ini. Macam mana kita menilai? Adalah dia ni, kalau kita ikut bahasa Melayu ni, bahasa kita, adakah dia ni seorang yang boleh dipercayai, atau dia ni agak cuai dalam merekodkan hadis atau menghafal hadis, atau hafalannya kalau dia tidak merekodkan dengan tulisan, dia menggunakan hafalan, mungkin hafalan ni tak berapa bagus. Macam saya tak berapa bagus hafalan apa Quran lupa. Tapi tak apalah, kita baca Quran je setiap hari, senang cerita. Itu adalah salah satu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Suhaib Arnaud. Ilmu jarh wa ta'dil ni adalah satu ilmu yang penting dalam kita menilai sesuatu hadis. Pada zaman dulu memang tujuan para ulama, para pengkritik hadis seperti Yahya bin Ma'in 233 Hijrah, Yahya bin Madini 234 Hijrah, Al-Bukhari, memang setiap periwayat hadis ini, orang-orang yang meriwayatkan hadis tu, mereka nak tahu dan nak kenal pasti, sehingga berjalan beribu-ribu kilometer daripada Basrah datang ke Yaman semata-mata nak jumpa seorang perawi. Betulkah dia ini meriwayatkan hadis ini, atau macam mana dia ni, ibadat dia macam mana, dia seorang thiqah tidak, dia ni seorang fasik ke, atau dia ni macam mana, atau dia ni dia sambil dia hafal hadis, dia ada simpan satu catatan hadis di rumah dia, macam itulah. Sampai begitu sekali. Kalau kita ceritakan pada orang zaman sekarang ni, kadang-kadang tak terfikir macam mana sampai begitu sekali, punya detail, punya lengkap, sehingga kan kalau kita nak buat macam tu, rasa susah sangat hidup ni kan, susah sangat. Itu yang menyebabkan segala yang ditemui itu dikumpulkan. Anak-anak murid Yahya bin Ma'in tulis apa yang guru dia tulis, yang guru dia jumpa tentang perawi ini untuk dinilai, dan telah dinilai. Yahya bin Ma'in kata fulan salih, fulan thiqah, fulan la ba'sa bihi, fulan saduq. Semua sekali ditulis. Kadang-kadang kadang-kadang tok guru macam Yahya bin Ma'in itu, dia tak ada kitab, dia tak tulis, tapi dia hafalan. Anak-anak murid yang merekod kata-kata guru dia. Sampai laki kita sekarang ini, anak-anak murid Ad-Duri, Ibn Muhraz, Ad-Duri, anak Nabi Abu Daud, merekodkan kata-kata itu. Satu benda saya rasa satu perkara yang ganjil, terutama Yahya bin Ma'in. Dia tak ada kitab, tapi anak-anak murid dia salin, dan dekat ini adalah kitab ilmu Yahya bin Ma'in, diriwayatkan oleh fulan bin fulan, anak murid dia. Macam tu sekali. Itu ilmu jarh wa ta'dil sedikit. Ilmu jarh wa ta'dil ini penting zaman berzaman, sehingga zaman kurun ke-3 Hijrah, kurun ke-4 Hijrah, kurun ke-5 Hijrah, ke-6, ke-7, ke-8, dan sehingga ke kurun ke-9 Hijrah Ibn Hajar. Di zaman Ibn Hajar hidup, Ibn Hajar meninggal pada 8
Hijrah. Pada zaman Ibn Hajar, kitab Jarh wa Ta'dil atau kitab yang menilai para perawi hadis ni dari menilai, kita nak cakap apa, menilai kewibawaan para perawi hadis ini. Yang paling terkenal pada zaman itu dan tersebar ialah kitab Tahdzibul Kamal. Kitab Tahdzibul Kamal oleh Al-Hafidh Al-Mizzi, seorang ahli hadis di Syam zaman itu. Dan gelarannya Al-Hafiz. Memang kerja dia, memang permulaan hidup dia baca kitab Hilyatul Awliya. Selepas tu berpindah ke Sunan Sittah. Dan memang dikatakan macam Subki mengatakan muka dia agak garang sikit. Kalau mengajar muka macam masam lah, macam garang. Kita tengok pun takut lah. Berbanding dengan Zahabi, Tok Guru pada Subki ni, dia muka dia manis sikit, senyum. Jadi anak murid biasanya lebih suka yang agak gua, lebih mesra sikit lah. Dia kalau macam Al-Hafidh Mizzi, dia memang serius muka dia, tak senyum. Jadi tapi di zaman dia, kalau orang bacakan kitab-kitab hadis, dia boleh tahu. Orang ni cakap, ini kitab naskah yang ada pada engkau ni, biasa zaman tu tulisan tangan, engkau ni salah tempat sekian-sekian daripada hafalan dia. Bila itulah kuat ni hafalan Al-Hafidh Al-Mizzi ni. Dan dia selalu antara metod dia, manhaj dia, kalau hadis tu tidak ada dalam kutub sittah, dia cenderung kepada untuk mendhaifkan hadis. Macam tu. Ada hadza hadza al-hadis lam yarwihi ashab al-kutub sittah atau laisa fi kutub sittah, macam tu. Hadis ini tak ada dalam kutub kitab 6 yang masyhur. Daripada situ dia telah ada satu petunjuk dan isyarat tentang hadis tu dhaif, tak kuat. Jadi kitab Tahdzibul Kamal yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Mizzi ni memang pada zaman itu menjadi gila apa ni, kita jadi apa ni, kita cakap sukatan lah para pelajar hadis yang peringkat tinggi lah, peringkat tinggi tak nak mengkaji hadis lagi. Mereka akan menyalin kitab ni, kadang orang upah salin, balik baca, buat perbandingan dengan kitab-kitab yang sebelum dulu-dulu punya, ataupun sumber-sumber daripada kitab Tahdzibul Kamal, sumber-sumber dia daripada kitab Al-Kamal sendiri, daripada kitab Al-Kamil Ibn Adi, ada kitab Tarikh Bukhari yang zaman-zaman dulu punya, Al-Uqail Du'afa. Dia kadang-kadang buat perbandingan, kadang-kadang itu sebab di sekitar kitab itu ada kitab-kitab lain yang cuba nak cakap apa, istidrak panggil, cuba mengumpulkan maklumat-maklumat yang tidak mungkin tidak ditemui oleh Al-Hafiz Al-Mizzi. Ditulis kitab-kitab tu, kitab kecil-kecil, kitab kecil sebagai cakap apa, untuk melengkapkan pendapat-pendapat Al-Hafiz Al-Mizzi atau pendapat-pendapat tentang para ulama nuqad yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Mizzi. Kitab-kitab seperti Tazhib yang seperti disebutkan oleh Al-Akh Gawakid Duriyah, apa nama dia? Saifuddin. Saifuddin. Jadi kitab itu macam saya sebut tadi adalah dalam bentuk begitu, Tazhib, Tahdzibul Kamal, dan ada banyak yang ada juga yang dibuat oleh Tahdzibul Kamal, Mughultai dibuat oleh Mughultai, Al-Hafidh Mughultai zaman tu. Mughultai ni saya tak tahu asal daripada mana, mungkin dia keturunan Mongol yang telah Islam, saya tak tahulah. Kita tak tahu, tapi kadang-kadang nama ada pelik-pelik. Mughultai, nama Sabit Ibn Azmi, Sabit Ibn Azmi. Sabit Ibn Azmi. Dia ada cakap nota-nota kaki yang bermaklumat, tapi diasingkan dalam satu kitab khas yang lain untuk Tahdzibul Kamal. Satu lagi kitab yang pada zaman Ibn Hajar tu memang para ulama gunakan, pertama Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Haythami, adalah kitab Mizanul I'tidal. Kitab yang cukup penting, kitab Mizanul I'tidal yang sampai sekarang digunakan oleh pengkaji. Sampai sekarang beratus tahun dah. Maklumat tu begitu penting, dan itulah antara hasil
dikatakan mahakarya Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi. Mahakarya itu penting. Mizanul I'tidal penting untuk penuntut ilmu hadis. Ya memanglah kitab tu besar sikit, kalau kumpul duit ke apa semua, beli ataupun dapatkan naskah PDF ataupun pergi ke maktabah atau perpustakaan, banyakkan mutalaah kitab ini. Kalau sesiapa nak masuk peringkat tertinggi, walaupun kita dah cukup dah, tapi untuk masuk ke peringkat pengkajian satu level yang tinggi dalam ilmu hadis, kita kena banyakkan mutalaah kitab ini. Dan memperbanyakkan mutalaah dalam kitab jarh itu sangat penting. Ia akan timbul dari situ satu bakat. Mula-mula kerana kita tak tahu, tapi disebabkan terlalu banyak kita mutalaah, kita ada maklumat-maklumat orang yang orang lain tak ada, atau kita punya cakap analisis satu perkara itu yang kadang-kadang kita tengok tak ada ditulis dalam ulama-ulama terdulu, walaupun kita tu masih setahun jagung katakan, masih muda lagi, masih baru dalam bidang tu. Kadang-kadang kita simpan naskah peribadi. Mungkin ia boleh digunakan, atau mungkin kita kaji tu, pendapat kita salah, tak apalah, kita buat naskah peribadi, kita salin. Penting betul ni. Sebab apa, zaman sekarang ni, kalau kita nak jadi macam Al-Hafiz Ibn Hajar, dia ada pendapat tersendiri dalam penilaian hadis, dalam penilaian terhadap perawi hadis ini. Kita nak sampai ke tahap itu, kita kena buat macam Al-Hafiz Ibn Hajar. Habiskan semua kitab Jarh wa Ta'dil ini, kitab penting, habiskan semua. Dan mumarasah kita bagi, praktik. Dan satu lagi yang jangan lupa, kita cuba jumpa ulama. Masuk ulama zaman dulu, kita rujuk ulama zaman dulu. Zaman sekarang ni kajian terkini lah. Kajian terkini dibukukan kan, ada dijual di pasaran, di internet sebagainya, kita rujuk. Zaman dulu mungkin dia tak sempat tulis buku. Kita jumpa ulama tu. Ulama tu ada pendapat tersendiri. Itulah pendapat terkini. Penting. Kitab Mizanul I'tidal disebabkan Ibn Hajar ni, kita boleh baca macam mana dia menguasai dua kitab ini. Ibn Hajar buat satu tahzib saringan atau tapisan kepada kitab Tahdzibul Kamal tadi Al-Mizi, dan diberikan beberapa penambahan dan pendapat Ibn Hajar sendiri, dan dinamakan kitab Tahdzibul Tahdzib, kan? Kitab Tahdzibul Tahdzib. Okey, kitab semua ada. Yahya, kalau perawi fulan, qala Yahya bin Ma'in thiqah, qala Ahmad bin Hanbal saduq, qala Al-Bukhari thiqah, qala Abu Daud sab, dan macam-macam dia. Tapi Ibn Hajar menambah beberapa maklumat terhadap kitab itu, sebab disebabkan keluasan Ibn Hajar dalam mentelaah kitab terlalu banyak. Dia dapat maklumat-maklumat yang tidak terdapat dalam Tahdzibul Kamal, dan dimasukkan dalam kitab tu, dalam kitab yang dia sebut saringan. Dia buat satu karya Ibn Hajar ni yang berasingan daripada Tahdzibul Kamal, tapi Tahdzibul Tahdzib. Induknya, asalnya kitab itu Tahdzibul Kamal Al-Mizi, tapi dibuat untuk Tahdzibul Tahdzib. Okey. Ibn Hajar penting dalam Tahdzibul Kamal, dia dalam meriwayatkan pendapat tentang jarh wa ta'dil juga, macam thiqah dhaif, dia memerlukan sanad juga. Dan Ibn Hajar mengkritik sanad itu. Dan kadang-kadang sebab saya ada dua kitab, saya buat perbandingan. Ibn Hajar telah mengkritik, bila dikritik pendapat tu dhaif dalam Tahdzibul Kamal, dalam kitab Tahdzibul Tahdzib dia tak masukkan. Okey, dia tak masukkan. Tapi bila saya buat perbandingan, ada yang Ibn Hajar betul pendapat, ada dari Allah Alam pada penelitian saya, pengkajian saya yang tak seberapa ini, dengan ilmu ini, dengan umur yang muda je ni, tak tahulah muda tu lah kot. Jadi saya seolah agak tak bersetuju sedikit dengan Ibn Hajar. Kenapa Ibn Hajar mengkritik sebegini dan meninggalkan? Sebabkan sesuatu subjek itu dalam masih boleh digunakan pakai untuk mengkaji, menilai para perawi hadis, seterusnya untuk menilai hadis-hadis. Dan saya ingin sebutkan beberapa contoh di sini. Dan kitab Mizanul I'tidal Ibn Hajar, kita husnuzan Ibn Hajar telah habis khatamkan kitab Mizanul I'tidal. Berapa jilid tu? 6 jilid ke 8 jilid. Habiskan kitab tu. Biasalah kan, biasa
biasa orang habis kitab banyak tu, habis dia akan jadi ahli hadis besar. Dan taraf dia Al-Hafiz ni besar lah, tinggi lah, paling tinggi lagi. Taraf tertinggi muhaddis biasa, Al-Hafiz lebih tinggi daripada muhaddis. Jadi kita boleh tahu dia boleh khatam 2 kitab ni, dia akan jadi ulama hebat. Itu pasal calon-calon orang saya dah jumpa lah untuk guru saya yang khatam kitab Tahdzibul Kamal ni. Masya-Allah, 35 jilid besar tu dia khatam habis. Dengan nota kaki sekali yang dibuat oleh pentahqiq, habis semua dia khatamkan. Bayangkanlah. Dia tanya mana, jangan belajar manhaj kitab ni. Beli ni kitab, baca apa dalam kitab tu. Tak payah baca 2-3 kali. Oh, cara kitab ni digunakan, penulis ni mengetengahkan maklumat-maklumat dalam kitab ni, cara dia macam ni, macam ni. Tak payah. Tak payah kaji tu. Beli, baca sampai habis. Apa semua itu dalam ni. Itulah ilmu, dia kata. Itulah ilmu. Ibn Hajar juga telah menyaring kitab Mizanul I'tidal dan dinamakan kitab dia Lisanul Mizan. Dan ditahqiq oleh paling tahqiq ilmiah yang paling latest ialah Abu Guddah, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah rahimahullah. Begitu juga dia buat apa saja yang dia tidak setuju dengan Al-Hafiz Az-Zahabi, dimasukkan, dia buat ulasan dalam kitab tu, kan? Qala Al-Zahabi tu kan, fi qawlihi nadhar, dia masuk, dia membantah Zahabi dengan cara ilmiah lah kan, dengan cara lembut, fihi nadhar, yang ialah kita cakap cara-cara kita dalam mengkritik para ulama. Dia menggunakan kebiasaan macam ulama-ulama zaman dulu, dia menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Sebenarnya dia nak mengkritik, tapi dia gunakan tahzib. Tapi sebenarnya dia nak mengkritik Tahdzibul Kamal. Dia buat saringan ke atas saringan. Nama kepada kita terjemahan, saringan ke atas saringan, tahdzib. Dia gunakan olahan-olahan yang lembut. So tak nampak sangat dia macam kontra kan. Tapi zaman moden ni ni sikit. Dengan jenis kasar sikit kita cakap. Lisan Mizan diletakkan pendapat-pendapat Ibn Hajar. Asal kitab Mizanul I'tidal tu ialah kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijali Ibn Adi, meninggal 354, lebih kurang macam itulah, meninggal 350 Hijrah ke atas lah dia meninggal, tak silap saya, Ibn Adi. Dan disaring oleh Az-Zahabi, disaring, dibuat ringkasan, dibuat penambahan, sedikit penambahan. Datang Ibn Hajar, ambil kitab Mizanul I'tidal ni, Az-Zahabi ni, buat penyaringan semula dan buat penambahan dan beberapa kritikan dalam kitab itu. Inilah 2 yang paling penting, kitab Tahdzibut Tahdzib oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dengan kitab Lisanul Mizan. 2 kitab ini yang sangat penting. Kalau siapa mengkaji Ibn Hajar atau mengkaji hadis, kitab ni perlu ada dalam rujukan anda. Perlu banyakkan mutalaah. Terlampau banyak akan mutalaah, satu hari akan timbul satu bakat sebenarnya jadi untuk mengkritik para perawi hadis. Ini disebutkan oleh, tak silap saya, Syekh Syuaib Arnaud, disebabkan kita terlampau banyak mutalaah, walaupun sebenarnya kita punya tak berapa bijak. Lahir tak berbijak. Macam orang lain kalau tengok hadis, sekali tengok hadis dia boleh hafal kan. Baca macam kawan saya dulu, seorang kat sekolah, dia baca satu hadis sekali je, terus hafal dalam kepala dia. So tu tajuk betul. Macam mana saya tak tahu. Saya baca dekat 10 kali baru hafal. Wali ulang macam baca Quran. Dia baca sekali tu hafal dalam kepala dia. Dia jangan tanya, boleh hafal. Tak apa. Orang tak bijak pun tak apa. Tapi disebabkan mutalaah yang banyak ini, Syekh Syuaib pernah memberikan tak salah petunjuk. Disebabkan terlalu banyak mutalaah kitab, sesuatu kitab, kita akan jadi jenis akhirnya tanpa kita dilahirkan dengan bakat semula jadi yang pintar luar biasa. Boleh jadi, tapi syarat dia mutalaah banyak, kena baca kitab banyak, kitab kumpul mamat. Dia bab pintar ni lain, bab kekuatan hafazan ni lain. 2 perkara berbeza sebenarnya. Kadang-kadang ada pintar tapi hafazan tak berapa sangat, tapi ada orang tu biasa-biasa je lah, boleh lah, biasa nombor 7, nombor 8, okey lah. Tapi maklumat dia bila baca, maklumat dia bersimpan banyak dalam kepala. Itu beza. Dia akan sampai juga. Macam mana pun
seseorang manusia tu akan sampai. Tapi ya, kita kena berdisiplin dan bersungguh-sungguh lah. Disiplin, bersungguh-sungguh, kita akan sampai ke tahap itu. Dan akhir sekali kitab Ibn Hajar, Taqribut Tahdhib. Kitab ni penuh kontroversi, sebab ada kitab ini adalah ringkasan dan ringkasan kepada kitab Tahdhibut Tahdhib. Kan Ibn Hajar sebut kan Tahdhibut Tahdhib. Lepas tu dibuat satu Taqribut Tahdhib, ringkasan. Ibn Hajar sebutkan dalam akhir kitab Tahdhibut Tahdhib, faragha mulakhisuhu. Maksudnya Ibn Hajar sebenarnya meringkaskan kitab Tahdhibut Tahdhib tu. Jadi ketika takrib, kitab takrib ni adalah ringkasan seperti kitab Tahdhibut Tahdhib. Okey. Kitab takrib ni macam mana? Kitab takrib ni adalah berbandinglah kitab Tahdhibut Tahdhib atau Tahdhibul Kamal, dia menyebutkan semua pendapat ulama dulu tentang jarh tadi. Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Abu Daud, Ibn Khiraj, Ibn Abi Khaisama, semualah banyak kitab itu. Seolah-olah kitab itu untuk mengumpulkan pendapat ulama terdahulu. Tetapi kitab takrib ini adalah ijtihad Ibn Hajar sendiri. Maksud Ibn Hajar tu dia ada pendapat tersendiri dalam jarh tadi. Berdasarkan pendapat-pendapat dahulu, dianalisis, ini pendapat yang paling tepat. Kan ulama dulu cakap ada cakap sahih, ada cakap thiqah, fulan thiqah. 5 orang cakap thiqah, ada 2 orang cakap dhaif. Macam mana kita nak buat? Mana satu ni? Nak cakap thiqah ke nak cakap dhaif? Ibn Hajar adunkan pendapat ini. Kalau kita boleh istilah, kalau kita boleh gunakan istilah yang agak majazi sikit, bombastik, adunkan pendapat ni, macam mana dia nak keluar pendapat? Adakah thiqah, dhaif? Dia guna pendapat mungkin saduq, benar. Mungkin orang yang saduq benar, istilah saduq ni mungkin ada sedikit hadis-hadis yang diriwayatkan dikritik. Okey. Kitab takrib ini memang dikritik. Pertama sekali dikritik sebelum kita masuk kritik kitab takrib ni, kitab takrib ini selesai ditulis pada 827 Hijrah. Ibn Hajar meninggal pada 852 Hijrah. Kitab Fathul Bari selesai ditulis pada 848 Hijrah. Dalam kitab Fathul Bari ini semua ada beberapa perawi yang dinilai oleh Ibn Hajar, atau penilaian Ibn Hajar didapati berlainan dengan kitab takrib. Maksudnya Ibn Hajar telah tarik balik dalam kitab takrib, tapi kitab takrib dia tak boleh nak dah tersebar di kalangan murid, tersebar sampai ke Syam, sampai ke Yaman, sampai ke Hijaz, dah tersebar. Tak sempat Ibn Hajar nak tarik balik kitab tu. Dan kita tidak ada dengar satu berita atau jumpa atau dapatkan satu maklumat tentang Ibn Hajar menasahkan, memansuhkan kitab dia Taqrib Tahdhib. Tetapi dijumpai beberapa pendapat dalam kitab-kitab Ibn Hajar yang lain, terutama Fathul Bari, Talkhisul Khabir, Talkhisul Habir, Muwafaqatul Khabar Al-Khubur, macam tu dia punya tajuk kitab tu. Kitab di Al-Isabah, kitab-kitab lain, perawi atau individu yang sama, perawi yang sama didapati berlainan. Ibn Hajar dalam Taqrib tadi cakap makbul, dalam Fathul Bari cakap thiqah pula, dalam kitab lain cakap saduq pula, berlainan. Ada 2-3. Jadi macam mana kita nak guna? Mana satu kita nak guna? Semua pendapat Ibn Hajar. Itu yang kita bimbang. Kita bimbang pengaruh emosi atau ketaksuban sesuatu kepada sesuatu mempengaruhi kita untuk memilih. Aku cenderung pada, aku suka buat hadis ni, aku guna pendapat yang ni lah, cakap thiqah. Cakap dhaif tak thiqah. Kita dah dia dah masuk unsur-unsur hawa nafsu lah, kita cakap kan. Unsur-unsur kita nak ikut hawa nafsu. Kita bimbang macam tu. Jadi macam mana kita nak buat? Sebagai contoh, ada satu perawi, saya tunjukkan Ustaz dalam tadi, di dalam takrib dia tulis makbul. Okey, makbul maksudnya diterima lah, diterima. Dalam satu kitab Ibn Hajar lain, perawi yang sama dia tulis, dia dinilai sebagai dhaif. Macam mana kita nak buat?
dengan keadaan ini. Okey. Makbul di dalam kitab takrib dia ada syarat. Makbul ni bersyarat. Dia ada syarat. Dia cakap, kita cakap boleh makbul. Makbul maksudnya boleh terima hadis. Dia ada syarat. Seperti yang Ibn Hajar sebutkan dalam kitab, dalam mukadimah kitab takrib tu. Makbul haitsu yutaba wa illa falainul hadis. Ini kaedah ni biasa pengajian, jadi memang hafal lah. Mana-mana semua hafal. Dia kecil. Dia falainul hadis. Maksudnya hadis tu perlu dicari sokongan-sokongan tertentu, barulah perawi itu boleh dinilai sebagai makbul. Tetapi dalam kitab lain digunakan dhaif. Dinilai sebagai dhaif. Macam mana kita nak buat? Kadar ini. Masa itulah kita tengok penilaian ulama lain. Zahabi kata wuthiqa. Okey, dia cakap apa? Wuthiqa disikohkan. Wuthiqa ni, sikah dia tu, wuthiqa ni satu istilah sikah tapi dengan satu penilaian yang agak tidak berapa kuat. Dia panggil, terutama dalam Taufiq bin Hibban, ini wuthiqa. Yang penting. Macam ni kita boleh letak kat tengah-tengah ni antara makbul dan dhaif. Dhaif ni tak terima, makbul ni terima tapi dengan syarat kita boleh letak tengah-tengah ini. Mungkinlah di setengah-tengah ini pendapat yang paling tepat. Wuthiqa, dia ada perkataan wuthiqah juga, Zahabi, kita boleh letak tengah-tengah ni. Tetapi ada macam-macam keadaan lagi. Kalau sekiranya Ibnu Tirmizi mensahihkan sesuatu hadis, tetapi dalam sanadnya ada perawi yang dinilai oleh makbul, Ibn Hajar dalam kitab takrib, dan dalam kitab yang lain dinilai oleh dhaif, kita boleh terima. Kita boleh terima apa? Kita boleh terima tasihih yang Tirmizi cakap. Tirmizi cakap hasan sahih, Tirmizi hasan sahih. Kalau Tirmizi kata hasan sahih, maksudnya penilaian Tirmizi, Imam Tirmizi terhadap hadis itu kita boleh terima. Sebab apa? Ada dua pendapat Ibn Hajar, dan yang lain pun boleh terima juga. Tapi yang sekarang ni kita nak bukti sekurang-kurangnya kita boleh terima Ibn Hajar diterima, maksudnya hadis-hadis rawi ini yang makbul, yang diterima dengan syarat mungkin inilah yang digunakan, kaedah ini digunakan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi 279 Hijrah, 275 279 Hijrah. Okey, hadis. Saya akan sebut beberapa tempat lagi. Dalam kitab takrib. Okey. Dalam kitab takrib juga bukan hanya penilaian Al-Hafiz Ibn Hajar yang bercanggah. Saya cakap ini bercanggah, penilaian bercanggah. Ada makna, dia bukan menggunakan istilah, 2-3 istilah, tapi makna yang sama. Sebagai contoh, saya cakap dalam kitab takrib Ibn Hajar sebutkan matruk, maksudnya ditinggalkan, perawi ini ditinggalkan, tak boleh pakai lagu hadis ni. Tetapi dalam kitab lain Ibn Hajar menilai sebagai dhaif jiddan, sangat dhaif. Memang kita tahu istilah matruk hadis ni, ditinggal hadis, memang hadis-hadis dia sangat dhaif. Tapi gunakan istilah yang berbeza tapi maknanya sama. Itu yang kita kadang-kadang kalau kita nak tahu, kita kena buat perbandingan dengan beberapa kitab ini. Di zaman moden, Syekh Qari Wadullah Abu Mu'ad telah mengumpulkan asal kitab takrib, dikumpulkan segala pendapat Ibn Hajar dalam kitab-kitab selain pada takrib, dalam Tahdhib Hukam, dalam Al-Isabah, dalam Talkhisul Habib, dalam Lisanul Mizan,
dalam kitab-kitab dia lain, dalam Amali Mutlaqah, dalam Matalib Aliyah, dalam nukat ala nukat Dhiraf, kitab-kitab Ibn Hajar yang lain disertakan kitab dia, dikumpullah. Pada masa kini kitab ini dah membantu kita daripada banyak beli kitab lain. Kita beli kitab ini, kita tengok Ibn Hajar cakap dalam dalam takrib matrukul hadis, maksudnya hadis dhaif. Tetapi dalam kitab lain Ibn Hajar sebut dhaif pada perawi yang sama. Tiba-tiba ada diriwayatkan hadis oleh Tirmizi, dan Tirmizi nilai hadis sebagai hasan. Istilah hasan di sisi Imam Tirmizi adalah hadis dhaif yang paling hampir kepada hadis sahih. So dalam keadaan ini, perawi tersebut ada dua penilaian daripada Al-Hafiz. Pertama, matrukul hadis. Kedua, dhaiful hadis. Dalam kitab yang lain, ahadud du'afa dia tulis. Dalam keadaan ini kita boleh bersangka baik sebab dalam istilah Imam Tirmizi, dan kalau dia mendhaifkan sesuatu hadis, mendhaifkan, dia kata kalau dia nilai hadis tu sangat dhaif, dia akan gunakan hadis tu gharib. Hadza hadithun gharib min hadzal wajh, atau hadza hadithun biasa mungkar kan, ada sikit mungkar, bukan tak sampai 10 hadis, 10 tak sampai 10 hadis, 8 hadis ada mungkar. Dia akan nilai hadis gharib. Tetapi kenapa Imam Tirmizi menilai sebagai hadis hasan? Dua pendapat ada. Satu, dia cakap fulan dhaif atau fulan matruk. Jadi Ibn Hajar, saya tak tahu macam mana, mungkin disebabkan mutalaah yang banyak, analisis yang kuat, buat perbandingan yang banyak, dia mungkin menarik balik pendapat dia. Dan perkara ini berlaku pada semua ulama, bukan hanya Al-Hafiz Ibn Hajar. Di zaman dulu Yahya bin Ma'in pun berlaku, di Ahmad bin Hanbal berlaku, dikatakan Bukhari pun berlaku dalam kes apa? Ibn Sa'ad, satu lagi Asim kan berlaku benda ni. Sebab ilmu bertambah, mungkin dia keluarkan penilaian tu masa dia muda, masa umur 30-an, 40-an, tapi umur 70-an ilmu dah bertambah, 30 tahun dah berlalu, dia jumpa banyak kitab, bertambah, berkembang, dia bertukar. Perkara ni biasa. Kita tak perlu anggap perkara ni perkara yang ini remeh temeh, macam tu. Dia ni tak cermat, suka tukar-tukar penilaian. Tak, semua penilaian dihasilkan berdasarkan ilmiah, fakta. Itu biasa. Kitab takrib, selain itu, sebelum kitab takrib, kitab tathib, kitab Syekh Tariq Umadullah ni, ada kitab tahrir. Saya Ustaz Adan beli kitab ni, baca makin nak gila. Baca, tengok hari-hari baca sampai tak tidur malam. Itu juga Syekh Shuaib Al-Naud dan Dr. Bashar Awad Maud tak bersetuju dengan kitab takrib. Dia buat beberapa istidrakat. Cakap nanti apa istidrakat? Beberapa bantahan ilmiah yang disertakan dalam kitab tahrir ini. Biasanya Ibn Hajar menggunakan istilah yang agak kabur, kan? Agak kabur. Kenapa? Hadis para ulama zaman dulu katakan hadis perawi itu thiqah, tetapi Ibn Hajar gunakan istilah saduq. Saduq ni di sisi Abu Hatim saja. Abu Hatim kalau guna saduq maksudnya thiqah. Di sisi ahli berjarah tadi, siapa yang buat ada mutalaah sikit, Abu Hatim 277 Hijrah meninggal, 277 tak silap saya. Saduq masuk di sisi Ibn thiqah. Tetapi di ulama lain dengan istilah thiqah fulan, thiqah. Tiba-tiba Ibn Hajar guna takrib. Kenapa yang dipersoalkan oleh tahrir yang ditulis oleh Syekh Shuaib dengan Dr. Bashar, kenapa Ibn Hajar menggunakan istilah saduq sedangkan hanya Abu Hatim saya menggunakan istilah saduq, yang lain menggunakan thiqah? Sewajarnya naklah guna istilah thiqah.
Begitulah. Ada beberapa istidrokat lain istidrokat yang dibuat oleh Syekh Syuaib, dan Dr. Mahir pun ada buat istidrokat pada tahrir. Dia buat bantahan terhadap guru dia. Semua ni ulama-ulama besar yang baca beribu-ribu hadis, baca beribu-ribu kitab perawi dari, baca lebih kurang habis semua buku-buku jarah tadi. Memang calang-calang manusia nak buatkan kitab, memang bukan calang-calang manusia. Memang kalau kita tengok dari segi ibadat dia, dari segi akhlak, warak dia, memang individu yang insya-Allah kita boleh wali-wali Allah kan. Tak semesti orang sufi ada wali-wali Allah kan. Ini ulama-ulama besar sebenarnya wali-wali Allah, pembantu agama Allah. Dia macam tu. So dalam proses mencapai ke ilmu tahap tertinggi dari ilmu jarh ta'dil ni, memang segala segi kita kena ambil. Saya tak berani lah cakap. Saya pernah mula-mula baca lah umur baru 20-21. Bila baca tahzib nak buat lah, tak boleh. Ini sebenarnya Ibn Hajar nukilkan 5 orang cakap thiqah, 3 orang cakap dhaif. Sebenarnya nak buat soduk, saya buat sendiri. Bila saya baca tahrir, saya baca mula, saya baca kitab-kitab, meluaskan bacaan. Saya cakap pendapat saya memang pendapat kangkung lah cakap. Kangkung tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena pendapat kena banyak, kitab kena banyak, rujukan kena luas. Kita buat mutalaah, kita habiskan masa, dan ibadat kena jaga. Dan baca hadis juga banyak. Setiap hadis, sebagai contoh, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Hafaz bin Ghailan, ini seorang perawi dia dalam kitab Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Kita kalau boleh cari semua hadis yang diriwayatkan oleh Hafaz bin Ghailan ini, sama ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah atau dalam kitab Nasa'i atau dalam kitab-kitab lain. Tengok, barulah kita boleh keluarkan satu analisis yang kita boleh anggap hampir tepat lah. Saya dengan Ibnu Adi buat. Ibnu Adi buat sebut dalam kitab Al-Kamil ni semua perawi dhaif. Ghalib ni kat majoriti pun dhaif. Bukan 90% macam tu kan. 90-90%. Dibawakan, disebutkan fulan nama fulan, dibawakan semua hadis dhaif yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif ni. Jadi dari situ kita boleh tahulah ini hadis ni ada dalam Kamil. Kalau macam kita tahrir hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Kamil kan, hadis tu tak ada dalam kutub sittah. Itu satu petunjuk bahawa hadis tu dhaif. Senang je kan. Dia macam-macam, kita nak tahu hadis dhaif ni macam-macam. Lain petunjuk-petunjuk begini kan. Saya guna nota kaki yang dibuat oleh Dr. Bashar Ma'ruf dalam Tahqiq Tirmizi. Dia sebut kalau macam istilah Imam Tirmizi, selepas kita tahqiq buat sikit perbandingan dalam mendhaifkan hadis adalah hasan gharib. Salah satu Imam Tirmizi mendhaifkan hadis dengan menggunakan istilah hasan gharib. Hadis yang sama juga dengan perawi yang sama dengan sanad yang sama kita jumpa dalam kitab Kamil Ibnu Adi. Maksudnya penilaian Tirmizi terhadap hadis tu, bahawa hadis tu dhaif, Imam Tirmizi tidak keseorangan. Ibnu Adi juga bersetuju dengan Tirmizi. Macam itulah lebih kurang kita nak cakap. Kadang-kadang hasan gharib, kita tengok hadis yang sama ada dalam Du'afa Uqaili. Kita satu petunjuk memang hadis tu dhaif. Dan macam-macam ini saya guna petunjuk, kita belum kaji di sanad kita guna petunjuk dulu. Tak apa, selepas tu baru kita kaji sanad insya-Allah. Perkara-perkara macam ni kita bab-bab ni bab-bab metod lah, manhaj, bab metod. Dan saya tak tahu di universiti ada tidak orang-orang yang mengkhusus pada hadis ni menggunakan teknik-teknik sebegini, atau hanya teknik tu hanya jumpa sanad, kaji sanad terus, atau tak gunakan petunjuk ini. Kita tak boleh cakap ia hanyalah salah satu cara untuk tahu, untuk kita tahu, untuk kita sampai kepada penilaian ini. Itu bukan hanya satu cara. Petunjuk adalah salah satu cara. Ada berapa 2-3 lagi? Ada 2-3 lagi yang kita yang saya tak tahu, wallahu a'lam, itu pendapat saya lah. Pendapat saya lebih suka di sini guna, saya cakap pendapat pribadi saya dalam untuk mencari hadis tu, untuk bukan menilai, untuk mengenal pasti hadis tu dhaif, bahawa ia telah didhaifkan oleh ulama
terdahulu menggunakan petunjuk-petunjuk ini. Dan suka saya sebutkan di sini, walaupun kitab Tahdhib Tahzib itu mengumpulkan segala penilaian ulama terdahulu, ada juga diselitkan hadis-hadis yang didhaifkan oleh ulama. Hadis tu sebagai contoh ada dalam Sunan Tirmizi atau dalam Abu Daud atau dalam Ibnu Majah telah didhaifkan oleh Ibn Hiraz sebagai contoh, oleh Yahya bin Ma'in, ada dalam kitab Tahdhib Tahzib. Tahdhib Tahzib bukan hanya berkisar tentang maklumat ulama tentang kewibawaan para perawi hadis. Bukan itu saja. Ada banyak lagi. Kalau tak percaya, ambil kitab Tahdhib Tahzib, pinjam kat mana-mana library, pilih 40 orang perawi hadis, baca semua yang dikatakan, yang disebutkan tentang perawi itu dalam Tahdhib Tahzib. 40 orang. Saya jamin anda akan bertukar atau menukar persepsi sebelum ini. Rupanya bukan hanya satu bidang saja. Ada banyak ilmu dalam itu. Saya boleh baca kan, saya tanda ke semua hadis-hadis yang didhaifkan ulama-ulama dulu yang dalam itu. Dan ada banyak maklumat. Ada maklumat tentang sejarah, tentang saya baca sejarah, tentang nak baca semua ada. Hasan Hussein, macam mana sejarah dia. Hasan ini daripada pinggang ke atas serupa macam Nabi, muka-muka ni habis serupa. Hussein pula daripada pinggang ke bawah, cara dia jalan macam Nabi. Semualah dia cerita semua. Hasan ni berkahwin 90 orang wanita. Sebab apa? Semua orang nak anak cucu dia keturunan Nabi. Hasan pula kahwin setahun, cerai. Setahun 6 bulan, cerai. Kahwin mengandung, cerai. Apa semua. Sebab terlalu banyak, dia tak boleh nak tanggung semua. Tapi tak apalah, orang nak bagi. Itu pasal keturunan Hasan ramai, keturunan Hussein ramai pun sama juga. Jadi masing-masing, aku nak bagi anak perempuan aku kahwin dengan Hasan bin Ali ya. Cucu Nabi, anak cucu-cucu aku besok cucu Nabi juga. Ada keturunan. Dia kahwin dengan anak. Sampai Ali bin Abi Talib pun cakap, kamu jangan kahwinkan anak kamu dengan Hasan ni. Hasan ni dia kahwin, dia talakkan. Dia kahwin, dia talakkan. Kahwin, talakkan. 90 orang. Tuan-tuan bayangkan. Nak berkatkan keturunan Nabi. Itu pasal keturunan Hasan, Said kan. Ramai. Macam mana boleh ramai itu daripada Maghribi sampai ke Yaman, sampai ke Malaysia pun. Sampai ke Indonesia, keturunan Hasan biasa Syarifah lah. Syed Syarifah ini biasa macam inilah. Itulah asal keturunan. Tapi ialah zaman dulu, ialah kehidupan di padang pasir, perempuan memerlukan lelaki. Biasalah kalau poligami 4 ni. Biasalah. Perempuan di zaman padang pasir tidak perlukan hidup, perlukan seorang lelaki, maka kena kahwin. Kalau tidak, tengah padang pasir tu, siapa nak gali pergi? Baik, perempuan nak boleh pergi dalam kaki tu, jangan main-main, kematu tangan nanti. Jadi di sekitar kitab takrib juga ada beberapa ulama-ulama yang kita jumpa, ataupun kita dengar atau kita jumpa beberapa petikan yang cuba mengistidrak, memberi pendapat yang lain benda-benda eja. Bagi contoh Syekh Abdul Muhsin bin Abbad mudarris ahli hadis, muhaddis besar, mengajar hadis di Masjid Madinah. Dikatakan apa, 26 tahun menghabiskan kutub sitah, 25 tahun habis mengajar kutub sitah. Dia ada bagi kritik Ibnu Hajar yang saya rasa saya baca agak tepat. Ibnu Hajar dia sepatutnya dia bagi kritikan, saya tengok kritikan agak tepat. Tapi tak banyak lah, ada 2-3 yang saya jumpa lah, yang saya belum tak tahu. Anak-anak murid dia kumpulkan untuk dalam satu kitab, saya tak tahu. Tapi Syekh Abdul Muhsin bin Abbad, kita baca sirah zatiyah tadi, bukan cara-cara manusia lah. Zaman-zaman manusia ini memang hampir-hampir setara Syekh Albani juga, tapi dengan Syekh Shu'aib juga hampir-hampir setara yang besar dengan Syekh Shu'aib. Walaupun Syekh Albani dikritik kritik ilmiah dan Syekh Shu'aib dikritik Dr. Bashar juga, tapi memang taraf itu fiqhul hadis memang tinggi. Dan kita tahu orang-orang macam ni memang kitab ni memang tak tahulah. Saya rasa beribu kitab pun. Kalau Syekh Abdul Aziz Tarifi ada 15,000 kitab, tak tahulah dia simpan kitab dari mana. Saya tak tahulah macam mana rak dia tinggi macam mana kan. Baca semua. Jenis ulama ni dia baca semua kitab. Hidup dengan kitab je. Tidur pun dengan kitab, apa semua kitab.
Syekh Abu Qudah ada 25,000 kitab. Kita 1,000 pun rasa susah betul nak habis kan. Dia 25,000 jenis. Syekh Abu Qudah jenis dia memang jenis habis kitab. Dia tak puas hati selagi dia tak khatamkan kitab tu. Itu bayangkan tuan-tuan. Sampai matlamat tinggi dan besar kan. Kita sampai ke mutalaah kena banyak. Jauh perjalanan, tapi insya-Allah sikit-sikit lah buat jadual. Masalah kita nak capai peringkat tinggi, kita tak buat jadual, tu masalah. Tak boleh lah. Kita ke jadual step by step, sikit-sikit. Kita kalau kita muda ni, cuba kita baca banyak. Kalau ada pendapat sendiri, simpan dulu, tulis, simpan, catat. Mana tahu lepas 20 tahun akan datang, kita akan tengok betul pendapat aku zaman dulu. Pada muda-muda dulu betul. Kita simpan. So benda-benda penting. Break dulu. Sikit. Okey, saya sentuh lagi satu sikit sebelum kita berhenti rehat. Dikatakan Hasyiah Syekh Abdul Rahman Sa'ad. Anak-anak murid dia kata Syekh Abdul Rahman Sa'ad ada satu tulis nota kaki ataupun hasyiah ataupun ulasan ringkas tentang kitab takrib ni. Tapi saya tak jumpa dia bercetak. Mungkin ada dalam simpanan atau rekod atau dicatat oleh salah seorang atau beberapa orang anak murid dia. Ada. Dan dikatakan Syekh Abdul Rahman Sa'ad memuji Dr. Bashar dalam pendapat-pendapatnya lahu kalam Syekh Abdul Rahman Sa'ad lahu kalam qawi wa jamil. Oleh Syekh Dr. Bashar cakap lahu kalam jamil fi jarh tadi. Maksudnya ijtihad yang dibuat oleh Dr. Bashar awal Maruf hafal takrib. Dr. Syekh Abdul Sa'ad kitab takrib ni dia hafal lah. 4 jilid. Kitab takrib 1 jilid kan yang tu ni. Dia hafal. Yang tahrir tu. Dia hafal dengan bin siapa hal minat tabaqah salisah ni apa tu dia memang hafal. Itu kerja dia. Tiap-tiap hari sebenarnya tak mustahil ni. Kalau tiap-tiap hari tu kita hadap, hafal lah. Kan? Memang hafal. Jadi masa zaman kita kecil-kecil lah kita hafal Syekh Osman Awang ke Makam Bonda tu. Dah cikgu suruh ulang tiap-tiap hari, dah hafal kan? Hafal lah. Kami mengunjungi Pusara Bonda kan. Kita berhenti rehat dulu untuk kita sambung sedikit lagi selepas ini beberapa kajian yang berkisah tentang kita takrib yang kita tahu itu pendapat-pendapat peribadi Ibn Hajar dalam Jarh wa Ta'dil. Wallahu a'lam. Baik, kita ada makanan makanan kita style zaman Ibn Hajar tu insya-Allah. Boleh kita makan makanan Melayu. So tengok saya ada surprise sikit. Jadi kat mana? Sebelah. Silakan. Okey, sila. Kita rehat dulu.